Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 24 September bersama saya Marsla Hassan. Tajuk utama pagi ini. Jadual padat menanti Perdana Menteri di Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu unggah. Lionel Messi dinobat pemain lelaki terbaik FIFA 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengadakan lawatan kerja 5 hari ke Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung ke-74 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia yang turut disertai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Terbabit. Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dijangka tiba kira-kira jam 12.40 tengah hari waktu tempatan. Pada sesi perbahasan umum sesi ke-74 Jumaat ini, Tun Dr. Mahathir dijangka memfokuskan ucapan beliau kepada kepentingan institusi dan peraturan undang-undang antarabangsa. Tahun lalu dalam ucapan sulung kehadirannya ke PBB selepas 15 tahun, Perdana Menteri mengkritik kegagalan badan dunia itu melaksanakan reformasi dan mewujudkan dunia yang lebih baik. Sepanjang tempoh lawatan kerjanya juga, Tun Dr. Mahathir dijadualkan menghadiri 22 mesyuarat dan sesi dialog peringkat tertinggi bagi membincangkan pelbagai isu antarabangsa serta mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa pemimpin dunia. Sebanyak 59 kes rayuan berkaitan ketidakpuasan hati dengan keputusan pihak berkuasa perancang tempatan di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan didengar oleh Lembaga Rayuan Perancangan Wilayah Persekutuan. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, sesi pendengaran dan perbicaraan pertama akan berlangsung pada 1 dan 2 Oktober depan di Mahkamah Kuala Lumpur. Kita tengah tubuhkan satu lembaga rayuan untuk cek keputusan yang kita buat, iaitu apa-apa permohonan yang tidak diluluskan oleh pihak DBKL, maka pihak yang tak puas hati dan terkilan dia boleh bawa kepada lembaga rayuan ini. So this is an act of trying to ensure adanya check and balance yang lebih baik dan lebih berkesan. Beliau berucap pada majlis penyerahan watikah pelantikan bagi ahli Lembaga Rayuan Perancangan Wilayah Persekutuan dan Lembaga Penasihat Perancangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Putrajaya. Tambahnya, kedua-dua entiti berkenaan telah ditubuhkan di bawah Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Bagaimanapun, ia tidak berperanan aktif dalam melengkapkan sistem dan tadbir urus perancangan khususnya di kawasan pentadbiran DBKL. Kementerian Industri Utama dijangka mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya di Indonesia dan berharap dapat berjumpa dengan pemilik syarikat perladangan Malaysia dan Indonesia bagi membincangkan isu berkaitan industri kelapa sawit termasuk jerebu. Menterinya Teresa Kok turut menegaskan adalah tidak adil untuk menuduh industri kelapa sawit sebagai punca berlakunya jerebu kerana kebanyakan syarikat mematuhi standard perladangan yang ditetapkan. I always feel that it's very unfair when haze happen. People point finger at the oil palm industry, and especially like those big plantation companies. They are all subscribed to the principles of RSPO and MSPO, so they practice good agricultural practices. So it is they definitely won't do open burning. This is not allowed. Terdahulu berlangsung majlis perasmian program Suai Kenal Minyak Sawit ke-39 POFP 2019 anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Program ini adalah platform kepada para peserta mendapat pendedahan berkaitan industri kelapa sawit di Malaysia termasuk pembangunan dan progres terkini dalam industri itu.
Usaha untuk memadamkan 202 hektar kawasan hutan yang terbakar di Sri Aman, Sarawak diteruskan dengan bantuan pemadaman dari udara menggunakan pesawat Bombardier C-415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum berkata operasi itu tertumpu di Sektor 3 jarak 31 km dari Bandar Sri Aman. Operasi semalam membuat 18 pengebuman air dengan kapasiti air sebanyak 108,000 liter yang diperoleh dari Sungai Batang Lupar. Sebanyak 35 pengebuman air sudah dilakukan bagi memadam kebakaran di Sri Aman. Pemeriksaan secara fizikal di tempat kebakaran akan dilakukan bagi menentukan sama ada operasi pemadaman melalui udara perlu diteruskan. It is not put out totally lah, I can say that, because we still need, I think bomber got to go on the ground just to check, because this is tanah apa ni kan, gambut kan, we are not sure, because from air we are thinking that the smoke are gone, that we thought that is going to be okay, but who knows, maybe through the night the fire start to spark again. That's what we have to check. Sebelum ini, pesawat sama digunakan untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan belukar di Miri pada 15 hingga 22 Ogos lalu. Kebakaran hutan dan tanah gambut di Pekan Pahang bukan penyebab kepada peningkatan IPU di daerah Terbabit dan kawasan sekitarnya, terutama di Kuantan. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Pahang, Muhammad Sani Mat Daud berkata pihaknya akan tetap memadam baki kawasan kebakaran yang dianggarkan 1 hektar itu berbanding 360 hektar ketika kemuncaknya pada Sabtu lalu. Sejak 3 hari lalu, indeks pencemaran udara di Indra Mahkota dan Balok di Kuantan melepasi paras tidak sihat. Menurut Muhammad Sani, faktor utama kepada perubahan kualiti udara itu adalah akibat asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Saya rasa tak menyumbang sangat. Kepada sebab kawasan lain yang jauh daripada sini pun menunjukkan kenaikan pada sebelum ni. Mana kawasan lain yang tak ada pembakaran pun, tapi peningkatan IPU tu terjadi. Mana bukan penyebab utama kepada kenaikan IPU. Ditemui di Majlis Ramah Mesra bersama media Pahang dan taklimat isu semasa di Ceruk Paluh, Pekan, Muhammad Sani berkata kebakaran dikesan sejak Jumaat lalu. JAS juga sedang memantau 3 kawasan tanah gambut di Rompin, Pekan dan Kuantan bagi mengekang kebakaran terbuka. Kerajaan Indonesia menghadapi kesulitan memadam kebakaran hutan yang tercetus di Republik itu berikutan keadaan cuaca panas kering dan sungai yang kering berhampiran lokasi tumpuk panas. Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Doni Monardo, berkata pihak berkuasa amat bergantung kepada hujan bagi memadam kebakaran meskipun hampir 50,000 anggota tentera, bomba dan BNPB dikerah untuk mengawal kebakaran di 6 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Operasi teknologi modifikasi cuaca memberikan hasil yang cukup signifikan, terutama di 4 provinsi, yaitu di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Walaupun operasi darat, waterbombing, dan juga teknologi modifikasi cuaca telah dilakukan, namun api yang berkobar di sejumlah daerah tidak serta-merta padam. Kenapa tidak padam? Karena yang terbakar sebagian besar adalah lahan gambut. Tambah Doni, 48 buah helikopter dikerah untuk melakukan pengembuman air. BNBP juga menggesa masjid di Republik itu melaksanakan solat sunat istisqa dan solat hajat bagi memohon hujan. Polri maupun KLH. Kerajaan bercadang membina sebuah pusat aktiviti warga emas PAWE di setiap kawasan parlimen untuk menggalakkan penuaan aktif dalam kalangan masyarakat. Pada masa sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail mahu pandangan terhadap warga emas yang dianggap sebagai beban perlu diubah kepada warga emas aktif dan produktif. Beliau berucap pada majlis perasmian Kompleks Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia MyAG University Putra Malaysia UPM di Serdang, Selangor. Sebanyak 88 buah PAWE telah ditubuhkan buat masa ini yang memberi manfaat kepada 36,931 warga emas berdaftar.
Generasi muda pula perlu diberi pendedahan tentang kepentingan membuat persediaan bagi menghadapi hari tua dan juga panduan mengenai bagaimana untuk menghargai dan menjaga warga emas. Tak mudah ya, kerana kadang warga emas ni perlukan banyak sabar. Kerana dia banyak songeh je sikit. Melalui penawaran latihan berasaskan bahan pembelajaran bertulis, My Aging UPM bakal menjadi pusat latihan penjagaan warga emas bertauliah pertama di Malaysia menjelang akhir tahun 2020. Sementara itu, rang undang-undang bagi melindungi kebajikan dan hak asasi warga emas akan dibentangkan di Parlimen pada awal tahun 2021. Universiti Malaya telah dilantik sebagai perunding untuk melaksanakan kajian kandungan, pendekatan dan skop bagi mewujudkan akta khusus untuk warga emas di negara ini dalam tempoh 15 bulan. Berdasarkan kajian PEACE, PEACE oleh pihak KPWKM telah bersetuju terdapat keperluan perundangan untuk melindungi hak warga emas dalam isu perabaian, negligence dan penderaan warga emas. Yang mana kes-kes ini didapati semakin meningkat dan terdapat kemungkinan besar banyak kes lagi yang tidak dilaporkan. Kajian diagnostik pembentukan model penjagaan jangka panjang warga emas yang mampan dan bersepadu oleh Universiti Kebangsaan Malaysia sedang berjalan selama 18 bulan dan dijangka berakhir pada November tahun depan. Polis mengklasifikasikan kes seorang suri rumah yang maut selepas kediamannya dipercayai diserang sekumpulan lelaki di Jalan New Delhi, Puntung, Ipoh, Perak semalam sebagai kes mendatangkan kematian secara cuai atau membunuh tanpa niat. Pemangku Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Muhammad Nordin Abdullah berkata, siasatan juga mendapati kes berkenaan membabitkan perbuatan khianat dengan api hingga mengakibatkan kebakaran sebuah rumah dan kereta. Superintendent Muhammad Nordin ketika dihubungi berkata siasatan awal mendapati kes serangan itu membabitkan sekumpulan lelaki dipercayai ekoran perselisihan faham dengan anak lelaki wanita terbabit. Anak mangsa dituduh menyembunyikan lembu ternakan milik salah seorang suspek. Kira-kira jam 8 malam, suspek membawa sekumpulan lelaki ke rumah mangsa. Mangsa 44 tahun dipercayai terkejut lalu pengsan apabila kumpulan suspek terbabit mengetuk pintu pagar rumahnya. Mangsa yang segera dikejarkan ke hospital disahkan meninggal dunia 15 minit selepas dirawat. Tambah Muhammad Nordin, siasatan turut melibatkan pihak forensik bomba. Mangsa tinggal di rumah itu bersama suami dan 6 orang anak. Masa kebakaran tiada siapa di rumah sebab semua orang telah berada dekat hospital untuk tengok keadaan mak kami saja. Semasa itu yang jiran-jiran yang bagi tahu dekat kita yang kereta rumah semua tengah bakar. Masa itu kita datang ke Lakabuk tengok semua sudah habis bakar dah. Kebakaran mengakibatkan sebuah rumah teras tingkat musnah 90%. Kes disiasat mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Polis menahan seorang wanita dan teman lelakinya kerana disyaki mendera anak kandung wanita itu yang berusia 5 tahun. Kanak-kanak lelaki itu diselamatkan polis ketika serbuan di rumah keluarga berkenaan di Jelutung, Pulau Pinang berhubung kes dadah. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Cik Zaimani Cik Awang berkata pasangan wanita berusia 28 tahun dan teman lelakinya berusia 37 tahun ditahan pada Sabtu lepas. Pada mulanya serbuan menyasarkan lelaki itu berkaitan kes dadah, namun polis tidak menemui sebarang dadah berkenaan. Anggota polis kemudiannya curiga dengan keadaan seorang kanak-kanak yang penuh dengan kesan lebam pada seluruh badan. Pemeriksaan doktor mengesahkan terdapat kesan lebam di bahagian muka, lengan kanan dan kiri dan kaki kiri termasuk kesan luka lama pada bahagian kemaluan kanak-kanak akibat dipukul. Mangsa menerima rawatan lanjut di Hospital Pulau Pinang serta dipantau oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut ACP Cik Zaimani, kedua-dua suspek didapati positif dadah ketika ditahan, manakala suspek lelaki itu mempunyai 12 rekod jenayah lampau dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. Seorang bayi perempuan berusia 4 bulan yang menderita sakit buah pinggang kini terpaksa menjalani rawatan sebanyak 3 kali sebulan sejak Mei lalu. Lebih menyayat hati ayahnya yang bekerja sambilan sebagai penghantar surat di sekitar ibu negara kini sudah tidak mampu menanggung kos rawatan yang semakin meningkat. Nur Aisyah Azhara Muhammad Yusof menderita sakit buah pinggang sebelah kiri sejak dilahirkan.
Penyakitnya dikesan ketika masih dalam kandungan ibu. Saban hari, ayahnya, Muhammad Yusof Ismail, yang hanya bekerja sambilan sebagai penghantar surat, semakin kurang berkemampuan untuk menanggung kos ulang-alik ke Hospital Kuala Lumpur yang mencecah RM150 untuk satu sesi rawatan yang secara keseluruhannya berjumlah hampir RM500 sebulan. Lebih-lebih lagi, ibu kepada bayi berkenaan, Juliana Ridwan, juga sekadar bekerja sebagai pembantu kedai. Masa dia dalam kandungan 8 bulan, itu doktor ada suspek yang bawah pinggang dia ada masalah. Masa tu lepas dia lahir tu, ada buat ultrasound dengan scan, dan doktor dia beritahu yang buah pinggang dia rosak. Difahamkan permohonan keluarga ini untuk mendapat bantuan Lembaga Zakat Selangor ditolak atas alasan kedua ibu bapanya masih muda dan mampu berusaha. Doktor masih memantau perkembangan kesihatan Nur Aisyah Azhara berikutan kerosakan buah pinggang sebelah kiri, kini sudah di tahap kritikal dan kini terpaksa menggunakan buah pinggang sebelah kanan. Nasib malang keluarga ini mendapat perhatian 3 NGO di Selangor yang datang menghulur bantuan. NGO terbabit ialah 99 Kesan, Beranti dan Persatuan Anak Kelantan Puchong. Saya berharap pihak-pihak korporat ataupun pihak tuan-puan di luar sana yang dapat memberi bantuan kepada adik ni dan serta keluarga untuk menampung kos rawatan perawatan buah pinggang, sakit buah pinggang. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menghubungi Muhammad Yusof di talian 016 3154 805 atau menyalurkan terus ke dalam akaun Bank Islam di nombor akaun tertera. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengesahkan 3 rakyat Indonesia telah ditahan di Republik itu berhubung siasatan mengenai dana aktiviti keganasan. Ketiga-tiga mereka yang berumur antara 31 hingga 36 tahun itu dikenal pasti sebagai Anindya Afiantari, Retno Hermayani dan Turmini. Kesemua suspek bekerja di Singapura selama 6 hingga 13 tahun sebagai pembantu rumah. Mereka dipercayai terlibat menyalurkan dana bantuan ke luar negeri serta meluaskan jaringan dengan kumpulan militan Daesh secara dalam talian. Ketiga-tiga mereka turut sedang merancang untuk berhijrah ke selatan Filipina, Afghanistan atau benua Afrika bagi bergabung dengan kelompok pro-Daesh. Sekurang-kurangnya 40 orang awam terkorban manakala 18 yang lain cedera dalam operasi ketenteraan yang dilancarkan tentera Afghanistan di wilayah Helmand. Serangan berlaku ketika tentera Afghanistan menyerbu sebuah rumah yang dipercayai digunakan sebagai pusat latihan pengebom nekat Taliban. Bagaimanapun, serangan mengenai sebuah lokasi majlis perkahwinan yang diadakan berdekatan sasaran. Mangsa merupakan tetamu yang menghadiri majlis perkahwinan di daerah Musakhata itu. Britain menuduh Iran melakukan serangan drone terhadap loji minyak Arab Saudi milik Saudi Aramco yang melumpuhkan separuh daripada pengeluaran minyak negara itu. Tuduhan itu dilontarkan Perdana Menteri Boris Johnson yang berkata terdapat kemungkinan yang tinggi Tehran merupakan dalang di sebalik serangan berkenaan. Perdana Menteri Britain itu bagaimanapun mengetepikan tindakan ketenteraan namun bersedia untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat bagi tindak balas. Terdahulu Amerika Syarikat dan Arab Saudi sudah menyalahkan Iran berhubung serangan pada 14 September lalu. Tehran menafikan sekeras-kerasnya tuduhan terbabit. Iran membebaskan kapal tangki minyak Britain Stena Impero yang ditahan di Selat Hormuz pada Julai lalu atas kesalahan maritim. Menurut agensi berita China, Xinhua yang memetik laporan agensi berita swasta Iran semalam melaporkan kapal berkenaan akan memulakan pelayaran dari pelabuhan Bandar Abbas ke perairan antarabangsa tidak lama lagi. Perkara itu disahkan Alam Murad Afifur, pengurus besar pelabuhan dan maritim Hormuzgan Iran. Meskipun kapal tangki itu dibenarkan meninggalkan perairan Iran, dokumen perundangan bagi kesalahannya masih dibuka dalam Badan Kehakiman Iran. Stena Impero ditahan selepas didakwa melanggar peraturan maritim ketika melewati Selat Hormuz. Iran turut membebaskan 7 anggota kru kapal tangki terbabit.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Saingan Piala Presiden 2019, PKNS FC membenam cabaran Perak 2-0 pada perlawanan akhir pertama malam tadi, sekaligus membawa bekalan selis berkunjung ke gelanggang lawan dalam aksi timbal balik minggu depan. PKNS FC dan Perak bertemu dalam perlawanan akhir pertama saingan bawah 21 tahun Piala Presiden di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Tuan rumah ternyata agresif sebaik sepak mula dan menyebabkan Perak bergelut menyesuaikan diri. Hasilnya PKNS FC meraih gol awal menerusi sepakan penjuru pertama minit ketiga yang disudahkan Shivan Pilih Asukan. Pelawat cuba bangkit dengan melakukan gerakan-gerakan pantas tetapi gagal mengatasi benteng PKNS FC yang kukuh dan berdisiplin. Perak terperangkap buat kali kedua apabila PKNS FC menggerakkan serangan balas sebelum Muhammad Adib Hakimi Muhammad Sabri meledak rembatan menarik dari jarak jauh minit ke-36 untuk menggandakan kelebihan. Pelawat cuba bangkit pada separuh masa kedua namun PKNS FC terus kukuh menangkis serangan yang diatur. Beberapa peluang keemasan juga dicipta tuan rumah tetapi gagal disudahkan sebaiknya untuk menyelamatkan Perak daripada menjadi mangsa. Perlawanan berkesudahan 2-0 memihak PKNS FC di penghujung permainan. Perak berdepan tugas sukar untuk mengubah nasib dalam penentuan juara kedua di gelanggang sendiri di Ipoh 30 September ini. Hoki Piala Tun Razak 2019. Selepas tewas pada perlawanan pertama menentang Kuala Lumpur, naib juara edisi lalu Terengganu bangkit menundukkan Pulau Pinang dengan keputusan 5-1 pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Seawal minit ke-9, Terengganu berjaya mengejutkan Pulau Pinang menerusi jaringan padang Muhammad Akimullah. Tersentak corak agresif Terengganu, Pulau Pinang cuba memperkemaskan rentak permainan. Namun kepakaran Akimullah sukar dinafikan apabila terlebih dahulu melebarkan jurang wakil Terengganu dengan mencipta hat-trick pada minit 18 dan 40 menerusi jaringan padang dan jaringan sudut penalti. Kelonggaran benteng Pulau Pinang menyebabkan mereka terus dihukum 2 lagi gol. Kali ini jaringan padang Syamirul Aiman menjadikan kedudukan 4-0 disusuli penyudah menarik jaringan padang Akimullah selepas itu. Pulau Pinang tidak mudah mengalah dan kembali cuba mencemaskan Terengganu menerusi jaringan sudut penalti Wan Muhammad Hazrul pada minit terakhir perlawanan. Bagaimanapun sudah terlewat menyekat kemenangan 5-1 memihak Terengganu. Sekian paparan Buletin Pagi. Ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.